Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama cikgu dalam Sains Tingkatan 3, Bab 1.2, Rangsangan dan Gerak Balas. Hari ini kita akan fokus kepada telinga. Okey, ini adalah gambar telinga kita. Okey, bersebelah kiri adalah telinga yang kita nampak. Okey, sebelah kanan adalah struktur telinga yang kita tidak nampak. Okey, sebenarnya banyak terlalu unik. Okey, bahagian telinga. Kita lihat satu persatu. Okey, sebenarnya struktur telinga terbahagi pada 3 bahagian. Okey, yang pertama dinamakan sebagai telinga luar. Okey, kemudian telinga tengah dan yang paling hujung adalah telinga dalam. Okey, kita lihat satu persatu. Apakah struktur yang terkandung dalam telinga luar? Okey, yang pertama adalah cuping telinga yang kita nampak di bahagian wajah kita adalah cuping telinga, dan yang kedua adalah salur telinga. Ini adalah bahagian yang biasa kita korek telinga. Ada 2 struktur sahaja pada telinga luar. Okey, tengok telinga dalam, telinga tengah. Yang ketiga adalah gegendang telinga yang diwarnakan warna ungu supaya nampak lebih jelas. Yang keempat adalah ossicle. Ossicle terdiri daripada 3 tulang kecil, ossicle. Yang kelima adalah jendela bujur, nampak di bahagian hujung. Dan yang keenam adalah tube eustachian. Okay, sebenarnya ada warna merah sikit kat sini ya. Lari sikit dia punya ni. Sebenarnya termasuk daripada sini sampai sini adalah tube eustachian. So di sini pada telinga tengah ada 4 struktur. Pada telinga tengah, okey, gegendang telinga, ossicle, jendela bujur dan juga tube eustachian. Okey, tengok telinga dalam, bahagian hujung sekali. Okey, yang ketujuh adalah salur separuh bulat. Okey, di sini ada salur separuh bulat. Yang ke-8 cochlea, lingkaran macam siput pun ada, kita panggil sebagai cochlea. Dan yang ke-9 yang terakhir adalah saraf auditori. So, keseluruhannya boleh tengok gambar rajah di sini seperti di dalam buku teks. Okay. Telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Okay. Cuping telinga, salur telinga, gegendang telinga yang diwarnakan warna biru di sini. Tulang ossicle, jendela bujur. Terus kepada salur separuh bulat, cochlea dan akhir sekali saraf auditori. Okey, sekarang kita nak lihat mekanisme pendengaran, bermaksudnya bermula daripada bunyi daripada luar, maksudnya cuping telinga, sehinggalah bunyi itu ditafsirkan oleh otak, apakah telinga kita dengar bunyi apa itu. Maksudnya kita nak lihat mekanisme, maksudnya bermula daripada cuping telinga, mendengar bunyi sehinggalah dihantar kepada otak. Okey, kita lihat. Okey, telinga, cuping telinga, mendengar bunyi, kemudian melalui salur telinga, pergi kepada gegendang, ossicle, jendela bujur, cochlea dan akhir sekali saraf auditori. Okey, nampak kan pergerakan dia, bagaimana dia gelombang bunyi dibawa daripada cuping telinga, okey, pergi kepada sekali lagi cikgu tunjuk salur telinga, ossicle, kemudian pergi jendela bujur, terus kepada cochlea dan akhir sekali pergi kepada auditori. Okey, secara mudahnya untuk melihat kepada mekanisme pendengaran kita menggunakan gambar rajah. Okey, yang pertama adalah cuping telinga. Cikgu terus kepada fungsi cuping telinga, dia adalah untuk menerima dan mengumpul gelombang bunyi. Okey, menerima dan mengumpul gelombang bunyi dan menghantarkan gelombang bunyi itu ke salur telinga. Itu untuk struktur yang kedua. Salur telinga berfungsi untuk menyalurkan gelombang bunyi tadi daripada cuping telinga ke gegendang telinga, iaitu struktur yang ketiga. Apa fungsi gegendang telinga? Dia adalah gegendang telinga akan bergetar dan akan menukarkan gelombang bunyi kepada getaran bunyi. Okey, dan struktur yang keempat, ossicle, dia akan menerima getaran bunyi tadi dan akan menguatkan lagi getaran bunyi untuk dihantar getaran bunyi itu kepada jendela bujur. Okey, so jendela bujur ni akan hantar pula getaran itu kepada cochlea.
So, di sini fungsi koklia sangat penting. Dia akan menukarkan getaran bunyi tadi kepada impuls. Dan struktur yang seterusnya, saraf auditori akan menerima impuls daripada koklia dan menghantar impuls itu kepada otak untuk ditafsirkan apakah bunyi tersebut. So, mudah kan? So, kat sini ada 7 struktur utama untuk mekanisme pendengaran. Dan kalau kita lihat di sini terdapat 2 struktur yang tidak terlibat secara langsung dalam mekanisme pendengaran, iaitu tiub eustachio dan juga salur separuh bulat. Okay, fungsi tiub eustachio adalah untuk seimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah telinga, manakala salur separuh bulat adalah untuk mengesan kedudukan kepala dan mengawal keseimbangan badan. Okey, pergi kepada had deria pendengaran. Okey, telinga kita dia ada had, okey, untuk mendengar sesuatu bunyi. Okey, yang terlalu perlahan kita tak boleh dengar, yang terlalu kuat pun telinga kita tak boleh nak mendengar. Contoh di sini adalah yang pertama, ini adalah stetoskop. Okey, fungsi stetoskop adalah untuk mendengar denyutan jantung. Jadi kita perlukan sesuatu alat untuk mendengar bunyi yang terlalu perlahan. Okey, yang kedua, yang ketiga ini adalah pembesar suara. Okey, untuk menguatkan lagi suara kita. Contohnya berada di dalam dewan ataupun kawasan yang luas. Okey, seterusnya yang terakhir adalah kecacatan pendengaran. Di sini disenaraikan ada 4 faktor yang menyebabkan kurangnya pendengaran. Yang pertama adalah jangkitan mikroorganisma. Yang kedua, kecederaan. Kecederaan ini mungkin disebabkan oleh kemalangan, terjatuh. Okey, yang ketiga, proses penuaan. Memang semakin berumur, so keupayaan mendengar itu semakin berkurang. Dan akhir sekali, bunyi kuat yang berlarutan pun boleh menyebabkan kecacatan pendengaran. Okey, di sini disertakan contoh alat untuk membantu pendengaran agar lebih baiklah. Okey, itu saja untuk telinga. Nanti kita akan sambung untuk organ deria yang lain pula.